Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya hulurkan buat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan kesayangan meja kerajaan, Pakatan Pembangkang yang budiman, seterusnya warga Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Masih belum terlewat untuk saya ucapkan selamat hari raya. Tuan Yang Dipertua Dewan, hari ini kami bertiga tampil dalam Dewan Persidangan yang mulia ingin mengingatkan pengguna-pengguna di Malaysia. Sesungguhnya, kuasa pengguna menentukan harga barang. Tuan Yang Dipertua Dewan, seperti lazimnya, mohon keizinan untuk saya melakukan kerja-kerja pendefinisian untuk pemahaman asas seluruh warga Dewan. Sebelum itu, perlu untuk saya ceritakan kepada anda semua tentang situasi yang perlu untuk dipercayai dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak tentang penentuan harga barang. Yang pertama, Tuan Yang Dipertua, kita melihat keadaan ekonomi pada hari ini sebelum ini yang telah pun bertitik tolak kepada teori klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith, Tuan Yang Dipertua, iaitu harga barang perlu ditentukan berdasarkan titik keseimbangan yang wujud antara persilangan keluk permintaan dan juga penawaran. Sekiranya permintaan tinggi, harga barangan akan meningkat dan penawaran juga akan cuba untuk ditingkatkan kerana peniaga dan pengeluar cuba untuk mendapatkan keuntungan. Sekiranya permintaan berkurangan, maka keadaan akan menjadi sebaliknya dan perkara-perkara ini wujud dalam pasaran ekonomi sempurna. Namun Tuan Yang Dipertua, selepas beberapa lama teori ini telah pun menjadi kiblat kepada sistem ekonomi dunia, akhirnya wujud teori yang mencabar kesahihan teori klasik ini yang disebut sebagai teori Keynesian yang telah pun menyebabkan isu seperti The Great Depression sekitar tahun 60-an, Tuan Yang Dipertua Dewan, yang telah menunjukkan wujudnya keadaan ataupun satu keadaan ruang vakum yang telah wujud dalam sistem penentuan harga. Saya kira keadaan inilah yang perlu untuk menjadi asas bangkangan kes di meja pembangkang saya selangkah di hadapan mereka hari ini, Tuan Yang Dipertua Dewan. Justru ruang perdebatan hari ini kuasa pengguna kami takrifkan secara konsepnya merujuk kepada kuasa yang dimiliki oleh pengguna dalam menentukan permintaan terhadap produk barangan maupun perkhidmatan mereka berdasarkan kuasa dan keupayaan untuk membeli barangan. Itu yang kami katakan sebagai kuasa pengguna. Kedua, harga barangan pada hari ini kami tidak mahu mengecilkan skop seperti kelaziman yang dilakukan ketika berada di pentas akhir Tuan Dipertua. Kami membuka sahaja harga barangan, ingin melihat kepada tawaran bayaran yang dikenakan di pasaran kepada pengguna, sama ada dalam aspek perkhidmatan maupun produk-produk dan barangan Tuan Yang Dipertua. Titik pembuktian yang mendasari pengujahan di meja kerajaan hari ini, bagaimanakah kuasa yang ada pada pengguna ini dapat untuk menentukan harga barangan. Maka kami akan ceritakan kepada anda semua, walaupun pada hari ini tidak wujud pasaran sempurna seperti yang dikatakan oleh Adam Smith, Tuan Yang Dipertua, namun disebabkan sistem ekonomi campuran yang dilakukan di Malaysia, bagaimana pengguna dan juga pengeluar mempunyai perantara di tengah-tengahnya, iaitu satu sistem kerajaan. Maka kami akan ceritakan kepada anda semua bagaimanakah gerak kerja yang dilakukan oleh sistem kerajaan hari ini untuk mengawal harga barang ditentukan oleh kuasa yang dimiliki oleh pengguna. Saya akan bercerita yang pertama dalam aspek penetapan harga siling barangan, yang kedua akan bercerita tentang pemberian subsidi, dan yang keduanya beliau juga akan bercerita tentang kadar upah bayaran buruh, dan yang ketiga ini akan melakukan kerja pembidasan sedikit gugup pertama kali di pentas akhir. Silakan pertama. Kerana pengguna tidak sedar bahawa mereka memiliki kuasa, maka hari ini kami cadarkan kepada pengguna, kita perlu sedar sebenarnya kita ada kuasa yang cukup besar dalam sistem menentukan harga barang, Tuan Yang Dipertua Dewan. Beban pembuktian kepada mereka yang berpengalaman tidak perlu untuk dilemparkan, kerana saya kira mereka cukup berkredibiliti untuk melawan kes secara berterbuka dan melakukan
kerja penampian terhadap faktor-faktor pengguna dalam mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh sistem kerajaan dalam menentukan dan mengawal harga barangan langgerun. Yang berhormat, dalam kes anda, adakah anda sedang mencadangkan siapa yang menentukan apabila sesiapa sahaja yang menggunakan tindakan? Dan dalam teori ekonomi, Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, itu bercerita tentang ekonomi pasaran bebas. Tapi Malaysia, kita mengamalkan ekonomi campuran. Kita membincangkan tentang isu di Malaysia. Itu sahaja jawapan mudah kepada beliau. Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya mulakan dengan sesi penghujaan. Saya akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana kuasa yang disebabkan oleh permintaan ini akhirnya dipengaruhi oleh kuasa membeli yang dimiliki oleh pengguna telah menyebabkan kerajaan hari ini bertindak mengawal harga barangan dengan melakukan penetapan harga siling Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kita lihat yang pertama, bagaimana pada hari ini di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, bagaimana sebelum ini terdapat 20 barangan asas yang telah dikawal harganya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun apabila melihat kepada permintaan, kita melihat bagaimana permintaan terhadap barangan-barangan tertentu, khususnya ketika perayaan akan meningkat. Akhirnya kerajaan menambahkan daripada 20 barangan tersebut kepada 25 barangan, menunjukkan permintaan yang dilakukan oleh pengguna seperti kita semua mampu untuk mempengaruhinya Tuan Yang di-Pertua. Kes yang pertama, kita melihat bagaimanakah di setiap perayaan, bagaimana harga bagi ayam hidup, ayam standard, ayam super dan juga telur ayam grade A, B dan juga C telah pun dikawal oleh kerajaan kerana apa? Permintaan yang meningkat semasa perayaan. Kedua, perayaan Deepavali Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita lihat bagaimana daging kambing tempatan, tomato, daging kambing import bertulang dan juga tidak bertulang juga telah dikawal oleh kerajaan dengan meletakkan penetapan harga siling, menunjukkan kepada kita bagaimana permintaan yang hebat dalam kalangan masyarakat hari ini, iaitu pengguna, telah menyebabkan kerajaan bertindak mengawal harga barang dan menentukan harga barangan tersebut di pasaran. Di akhirnya, saya mohon Ketua Pembangkang yang kacak di seberang sana melawan kes secara bertemuka. Saya kira boleh untuk dilawan dengan adil dan tak sama. Mohon agak usul pada hari ini diterima seluruh Dewan. Betul-betul. Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan kerajaan dan pembangkang seterusnya, ahli-ahli dewan, warga persidangan sekalian. Assalamualaikum, salam perdebatan, salam kepenggunaan untuk semua. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini bertindak selaku yang amat berhormat Ketua Pembangkang, mohon izin untuk menggagaskan premis di pihak pembangkang melawan kes pihak kerajaan. Betapa sesungguhnya kuasa pengguna tidak menentukan harga barang. Tuan Yang di-Pertua, warga dewan sekalian. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya meneruskan pembuktian kes di pihak pembangkang, mohon izin untuk meneliti beberapa perkara yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, yang boleh diibaratkan beralih kain di balik rumah, beralih kata di balik lidah. Tuan Yang di-Pertua, agak rumit kes pihak kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, belajar bahasa ini Tuan Yang di-Pertua memberikan pelbagai teori ekonomi kepada kita, teori Adam Smith, teori Keynesian, teori depression dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, namun Tuan Yang di-Pertua harus diingatkan, kita buang segala teori ini, kita perlu fokus kepada sistem ekonomi dalam negara kita. Kita mengamalkan sistem ekonomi campuran. Maksudnya Tuan Yang di-Pertua, kerajaan campur tangan dalam sistem urus beli dalam negara kita. Tuan Yang di-Pertua, maksudnya dalam pelbagai keadaan, kerajaan yang akan menentukan harga barang. Dalam kes ini, anda tidak Cuba suara. Suara cuba.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang Dipertua Barisan Perwakilan Kerajaan, perwakilan pembangkang seterusnya, hadirin hadirat, warga dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang Dipertua membicarakan usul kuasa pengguna menentukan harga barang seterus pada permasalahan yang ditimbulkan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Kata Ketua Pembangkang Kerajaan di Malaysia mengamalkan ekonomi sistem campuran, Tuan Yang Dipertua. Sedar ataupun tidak, sebenarnya perwakilan pembangkang pada hari ini menyokong pembawaan kes kami perwakilan kerajaan, Tuan Yang Dipertua. Kerana apa? Mereka perlu sedar Malaysia adalah sebuah negara demokrasi. Mengamalkan slogan bukan Pakatan Rakyat, tetapi rakyat untuk rakyat, Tuan Yang Dipertua. Berdasarkan juga rakyat adalah pengguna, maknanya pengguna untuk pengguna. Berdasarkan persoalan konsep yang telah pun dikemukakan oleh rakan saya Perdana Menteri sebentar tadi, bagaimana sistem ekonomi campuran ini, Tuan Yang Dipertua, menunjukkan terdapat adanya sistem yang menjadi perantara antara pengguna dan juga pengeluar, Tuan Yang Dipertua. Dan sistem ini, Tuan Yang Dipertua, dikawal sepenuhnya oleh pengguna. Jadi anda dapat lihat di sini bagaimana kerajaan sebenarnya adalah suara kepada pengguna dalam menentukan harga barang, Tuan Yang Dipertua. Maka kes mereka pada hari ini seolah-olah menghukum kuasa pengguna menentukan harga barang. Terima kasih Ketua Pembangkang kerana menyokong kami di dalam empat mandi, Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, meneruskan kepada pertikaian kedua beliau, Tuan Yang Dipertua menceritakan bahawa pengguna selalu ditindas, Tuan Yang Dipertua. Kerana itulah cadangan daripada seorang Perdana Menteri, Tuan Yang Dipertua, disebabkan oleh sifat pengguna kita selalu tindas. Kita tidak ketahui bahawa kita mempunyai kuasa, Tuan Yang Dipertua. Gunakan kuasa pengguna, nanti akan turunlah harga barang, kita tidak akan ditindas, Tuan Yang Dipertua. Percayalah. Yang ketiganya, Tuan Yang Dipertua, bagaimana kata beliau usul hari ini adalah usul pembuktian, Tuan Yang Dipertua. Kami perwakilan kerajaan katakan tidak. Pada hari ini kita membicarakan tentang usul penilaian. Sama ada kuasa pengguna ini, dia ataupun tidak mampu untuk menentukan harga barang, Tuan Yang Dipertua. Ini adalah perkara asas yang gagal difahami oleh pendebat-pendebat senior daripada seberang sana, Tuan Yang Dipertua. Kita tinggalkan mereka terus kepada pemujahan. Seluruh itu pencerahan. Kita sama sahaja. Pertamanya, macam mana anda nak menilai kuasa pengguna ada atau tidak? Sebab ada mungkin kuasa pengguna macam belum sedar. Maka jelas tidak untukkan. Tuan Yang Dipertua, sebab itulah tidak adanya teori. Kita tentukan bagaimana kuasa pengguna ini mampu untuk menentukan harga barang. Bagaimana dengan keadaan sistem ekonomi campuran kita, Tuan Yang Dipertua? Kita letakkan bagaimana suara-suara pengguna ini diutarakan melalui persatuan-persatuan pengguna. Disuarakan kepada sistem, yakni kerajaan, dan akhirnya harga barang itu, Tuan Yang Dipertua, akan ditentukan sendiri oleh pengguna. Menghukum usul kita pada hari ini terduduk mereka, Tuan Yang Dipertua. Kita teruskan. Pada hari ini saya, Tuan Yang Dipertua, akan menceritakan daripada bagaimana aspek subsidi, dan yang keduanya bagaimana upah buruh, Tuan Yang Dipertua, dan menunjukkan bagaimana kuasa pengguna menentukan harga barang, Tuan Yang Dipertua. Kita pergi kepada aspek pertama, yakni subsidi, Tuan Yang Dipertua. Setelah kita persetujui bagaimana kerajaan campuran, Tuan Yang Dipertua, sistem yang dikawal oleh rakyat menjadikan harga yang berada di pasaran yang akan sampai kepada pengguna bukanlah harga yang berada di pasaran, Tuan Yang Dipertua. Kita lihat contohnya. Bagaimana harga pasaran petrol, Tuan Yang Dipertua, yang berada di pasaran bebas, Tuan Yang Dipertua, menyatakan harga 1 liter petrol adalah RM3, Tuan Yang Dipertua. Namun disebabkan oleh rakyat, disebabkan oleh sistem ini, yakni kerajaan yang diwakili oleh rakyat, dan akan kemampuan rakyat itu sendiri, Tuan Yang Dipertua, kerajaan memberikan subsidi bagi memastikan harga pasaran ini, Tuan Yang Dipertua, menjadi harga subsidi. Ini, Tuan Yang Dipertua, menunjukkan bagaimana kuasa pengguna yang diberikan kepada kerajaan ini, Tuan Yang Dipertua, telah menyebabkan bukan harga pasaran yang sampai kepada pengguna, Tuan Yang Dipertua, namun harga subsidi, yakni RM2.30, Tuan Yang Dipertua. Jelaslah menunjukkan kita pada hari ini bagaimana kuasa pengguna yang mengawal sistem, yakni kerajaan, mampu untuk menentukan harga barang, Tuan Yang Dipertua. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, Tuan Yang Dipertua, bagaimana kes harga tepung, Tuan Yang Dipertua. Sebelum itu saya teruskan. Yang berhormat, pada hari ini anda berbicara tentang subsidi minyak mentah. Maksudnya, yang berlaku pada hari ini, faktornya adalah faktor luar kawalan, bukan subsidi, yang berhormat. Bukan kuasa pengguna. Tuan Yang Dipertua, disebabkan oleh faktor luar itu, dan kerajaan kita sedar akan
kemampuan pengguna, kerajaan memberikan subsidi. Jadi harga yang sampai kepada pengguna bukanlah harga pasaran yakni lebih daripada RM3, namun harga subsidi yakni RM2.30 yang sampai kepada pengguna tuan yang dipertua. Menunjukkan kuasa pengguna itu menentukan harga barang. Teruskan kepada hujah mengenai tepung saya tuan yang dipertua. Bagaimana harga tepung tuan yang dipertua menyatakan bahawa harga pasaran tuan yang dipertua meningkat, iaitu sebanyak daripada RM212 per tan pada tahun 2007 kepada RM402 per tan pada tahun 2008. Namun, kerajaan memberikan subsidi tuan yang dipertua sebanyak RM20.4 juta per sebulan tuan yang dipertua yang diberikan kepada rakyat, menjadikan harga tepung kita kekal pada parasnya yakni RM1.35 tuan yang dipertua per kilogram. Jelas tuan yang dipertua bagaimana subsidi yang diberikan oleh kerajaan ini mengawal supaya harga pasaran tidak sampai kepada rakyat. Namun harga yang diinginkan berdasarkan kemampuan rakyat tersebut yang akhirnya sampai kepada rakyat tuan yang dipertua. Sesungguhnya juga Majlis Harga Barang Negara pada 9 Januari 2008 tuan yang dipertua menunjukkan bagaimana pengguna-pengguna mampu untuk menyuarakan pendapat ataupun persoalan mereka melalui Pomsa tuan yang dipertua dalam usaha untuk memantau kestabilan dan harga barang. Hujah ketiga saya tuan yang dipertua bagaimana tentang kos buruh tuan yang dipertua. Kita lihat bagaimana pada hari ini tuan yang dipertua sebelum harga gaji pekerjaan awam dinaikkan tuan yang dipertua, masyarakat mempunyai kuasa membeli yang rendah. Harga pengguna tuan yang dipertua kita lihat pada ketika itu tidak berubah. Namun selepas harga ataupun gaji dinaikkan sebanyak 7.5 ke 35% tuan yang dipertua, kuasa membeli pengguna meningkat. Kita melihat bagaimana pengeluar telah meningkatkan harga barang tuan yang dipertua. Jadi mengapakah pengeluar meningkatkan harga barang ini tuan yang dipertua? Berdasarkan kemampuan kuasa membeli pengguna tersebut. Jadi lihatlah, kuasa pengguna yang menentukan harga barang. Maka fikirlah tuan yang dipertua, usul kita pada hari ini wajar untuk diluluskan sebulan suara. Mohon bercadang. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Terima kasih banyak ahli tuan yang dipertua, barisan kerajaan, rakan-rakan baik, pandang pembangkang, seterusnya seluruh warga Dewan yang budiman, masyarakat pengguna Malaysia sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam kepenggunaan buat anda semua. Hari ini saya selaku Timbalan Ketua Pembangkang masih yakin dan percaya dengan premis bangkangan fiskal kami. Sesungguhnya anda semua perlu meyakini kuasa pengguna tidak menentukan harga barang. Perkara pertama yang akan saya lakukan pada hari ini ialah membawa anda semua meneliti apakah masalah pembuktian kes di panel yang mencanangkan usul. Perkara pertama, kesimpulan yang dapat saya lakukan daripada keseluruhan perjuangan kes mereka, apabila mereka ingin bercerita siapa yang menentukan, mereka sedang bercerita siapakah yang memulakan. Mengapa saya mengatakan demikian? Buktinya, kerana seluruh penghujah mereka bercerita, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini adalah berdasarkan kepada desakan ataupun suara masyarakat sendiri tuan yang dipertua. Itu sebabnya, untuk membangkang kes mereka, kami katakan pada hari ini, tindakan kerajaan dalam mengawal harga barang tidak semestinya datang daripada suara ataupun desakan pengguna. Contohnya, ianya juga disebabkan oleh keadaan di mana peniaga-peniaga menyorokkan barangan sehingga menyebabkan harga meningkat yang akhirnya perlukan pertimbangan daripada kerajaan tuan yang dipertua. Contoh yang kedua juga boleh berlaku kerana kos operasi yang meningkat kerana kenaikan harga minyak di pasaran global. Ini bukannya tindakan masyarakat. Bagaimana hendak mengurangkan beban? Kerajaan beri subsidi tuan yang dipertua. Inilah
Yang Dipertua. Mengapa tak kala mereka perlu bercerita tentang hak-hak sebenar pengguna, mereka tampil menceritakan pengguna ini memerlukan kerajaan dan sebagainya. Sedangkan anda boleh mengatakan kes yang sebenarnya, tapi mengapa anda tidak berbuat demikian? Dan persilakan. Yang Muhammad, apabila bercerita tentang pengguna tidak mempunyai kapasiti ekonomi yang cukupnya, itu menunjukkan kuasa membeli yang dimiliki oleh pengguna dalam aspek untuk membeli barang tersebut lemah, menyebabkan kerajaan menyediakan subsidi dan menentukan harga barang. Kedua, kalau masyarakat tidak perlu untuk mengadu kepada kerajaan, apa fungsi kerajaan kepada masyarakat? Pertua dan warga dewan sekalian, perkara pertama, kelemahan tersebut anda katakan sebagai satu bentuk kuasa, anda jelaskan dengan lebih terperinci sebab anda bercerita tentang pengeluaran dan juga permintaan. Kemudian beliau bertanya apakah fungsi kerajaan. Fungsi kerajaan, kuasanya adalah untuk mengawal harga. Sebab itulah kami katakan bukan kuasaan yang ada pada pengguna ini yang akan menentukan harga barangan. Tuan Yang Dipertua dan warga dewan sekalian, kita tinggalkan pihak kerajaan dengan masalah mereka yang masih lagi berselaru. Sekarang saya akan membuktikan kepada dewan sekalian kuasa siapakah yang sebenarnya menentukan harga barangan Tuan Yang Dipertua. Dan kami tampil untuk menceritakan kepada anda pihak yang menentukan harga barang ini sebenarnya ialah kerajaan ataupun badan pemerintah yang sebenarnya sudah dibuktikan oleh pihak kerajaan sebenarnya. Perangkalan. Terima kasih kerana anda sebenarnya. Tuan Yang Dipertua, saya akan menceritakannya sekarang. Siapakah yang menentukan harga barangan ini? Jawapannya ialah kerajaan, kerana kerajaan mempunyai mekanisme untuk mengubah undang-undang dan langkah yang bersifat mengikat. Dan yang kedua, penguat kuasaan Tuan Yang Dipertua. Untuk membuktikan perkara ini, saya akan bawakan contoh dan sekaligus menceritakan bagaimana kuasa pengguna tidak boleh bertindak dalam menentukan harga barang ini Tuan Yang Dipertua. Contoh yang pertama adalah penetapan harga ceiling dan juga lantai, yang mana keadaan ini akan menunjukkan kepada anda bahawa harga barangan akan sentiasa berada dalam keadaan yang stabil Tuan Yang Dipertua. Peniaga tidak boleh menaikkan harga barangan mereka sesuka hati kecuali merujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna seperti mana yang tertakluk di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Tuan Yang Dipertua. Kerajaan mempunyai fasa mengikat dalam isu ini. Bagaimana kita lihat, sekiranya ada peniaga yang menaikkan harga barangan mereka sesuka hati, maka mereka akan dikenakan tindakan undang-undang oleh kerajaan kita Tuan Yang Dipertua. Contoh yang kedua adalah berkaitan dengan pemberian subsidi Tuan Yang Dipertua. Bagaimana dunia hari ini menyaksikan kenaikan harga minyak mentah di pasaran global telah menyebabkan berlakunya kenaikan harga minyak di peringkat tempatan. Ini adalah faktor luar kawalan pengguna. Bagaimana pengguna pada hari ini tidak boleh menggunakan kuasa mereka seperti mana yang dicadang-cadangkan oleh pihak kerajaan pada hari ini untuk mengawal harga minyak tersebut. Justru siapakah yang tampil menentukan kuasa penentuan harga barang? Maaf, itu satu Tuan Yang Dipertua. Kami katakan kerajaan. Mengapa? Kerana kerajaan telah memberikan subsidi dalam meringankan beban rakyat untuk berhadapan dengan krisis ini Tuan Yang Dipertua. Contoh yang ketiga ialah kewujudan majlis harga negara pada Januari 2008 yang bertujuan untuk kenaikan harga minyak mentah dunia dan kesannya ke atas kos taraf hidup manusia ataupun masyarakat Malaysia Tuan Yang Dipertua. Dalam usul ini Tuan Yang Dipertua tidak perlu desakkan masyarakat kerana kerajaan yang prihatin sentiasa melakukan usaha dan penambahbaikan untuk membela rakyat Tuan Yang Dipertua. Tuntasnya, saya telah membuktikan kepada anda kuasa siapakah sebenarnya yang menentukan harga barang ini. Kes kerajaan pada hari ini terlalu rumit dan berbelit-belit kerana mereka sebenarnya pada akhir pembuktian masih menunjukkan kerajaanlah yang menentukan harga barang. Mohon usul ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan Perwakilan Kerajaan Pakatan Pembangkang, Wakil Dewan yang saya muliakan. Assalamualaikum dan selamat bersidang buat semua. Selamat bergembira menyambut Hari Raya. Semoga bersedia menyambut pesta cahaya. Tuan Yang Dipertua Dewan memulakan letak bidasar di Kabinet Kerajaan. Mohon izin untuk melihat permasalahan konsep yang berlaku di Kabinet Pembangkang. Pada hari ini Tuan Yang Dipertua Dewan, saya menyimpulkan keadaan yang berlaku di Kabinet Pembangkang yang diketuai oleh seorang tumbang dan dua bunga plastik di seberang sana. Keadaan mereka
hari ini tidak menunjukkan keadaan berlawanan dengan kes di Kabinet Kerajaan. Kenapa Tuan Yang di-Pertua Dewan? Pertamanya, bila mereka mempertikaikan usul pada hari ini, usul pembuktian dan bukannya usul penilaian. Kami mencatatkan usul pada hari ini adalah usul penilaian Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pada hari ini kami membuktikan kuasa pengguna penentu harga barang. Mereka perlu menafikan kuasa pengguna ini penentu harga barang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan bagaimana untuk menafikan kes ini, saya akan tunjukkan sebentar lagi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan kata mereka, kalau pengguna hari ini berkuasa menentukan harga barang, kenapa kita perlukan perantara? Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini kita tidak boleh untuk mengatakan pengguna apabila pergi ke kedai membayar wang sesuka hati mereka, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kerana perlu wujud entity system dalam ekonomi campuran yang diagung-agungkan sendiri oleh Ketua Pembangkang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara terakhir Tuan Yang di-Pertua Dewan dalam masalah mereka, bila mereka juga bercerita tentang kerajaan, sebenarnya dalam masa yang sama mereka menyokong kes Kabinet Kerajaan. Hari ini kerajaan ini sistem atau perantara antara pengguna dan akhirnya membawa isu harga ini untuk dinilai dan diterima sendiri oleh pengguna. Tetapi untuk menafikan kes pada hari ini tidak boleh dimainkan sentimen sistem ini semata-mata. Kami tunjukkan peranan pengguna dimainkan kepada sistem, akhirnya kembali kepada pengguna. Kes mereka sepatutnya tunjukkan bagaimana pengeluar dan juga sistem ini yang bertindak menentukan harga pengguna, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun sayang, sejuta kali sayang, Kabinet Pembangkang gagal untuk membuktikan keadaan sedemikian. Bercerita tentang sistem yang memang akan wujud dalam mana-mana sistem ekonomi Tuan Yang di-Pertua Dewan, termasuklah ekonomi campuran, maka ia sebenarnya menjawab kes Kabinet Kerajaan semata-mata Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, kita menilai apa yang telah dilakukan oleh Ketua Pembangkang di seberang sana yang sedang tercengang dengan kesilapan beliau. Kesedaran rendah, kata beliau, Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini turun naik harga pasaran dunia ditentukan oleh dunia. Benarlah Tuan Yang di-Pertua Dewan? Beliau sendiri ingin berbicara tentang ekonomi campuran di Malaysia, mengaitkan dengan ekonomi dunia, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hari ini harga pasaran minyak dunia yang meningkat 40% pada Jun 2008 ini ditentukan oleh kuasa besar ekonomi dunia, Amerika Syarikat. Mana mungkin kita nak berbicara tentang kuasa pengguna menentukan kuasa ekonomi dunia ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Sepatutnya begini, subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan dinilai berdasarkan kemampuan kuasa beli yang ada pada pengguna kita. Itu kes yang berlaku pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Menunjukkan kuasa beli yang ada pada pengguna ini, kuasa pengguna penentu harga barang, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ini kes yang berserabut oleh Ketua Pembangkang. Silakan. Yang berhormat, kes anda yang berterabur. Jika anda katakan pengguna tidak boleh harga, maksudnya pengguna tidak menentukan harga barang lah. Tuan Yang di-Pertua Dewan, anda sendiri berbicara tentang pengguna di Malaysia, bercerita tentang ekonomi campuran, kemudian mengaitkan dengan harga minyak dunia. Kita berbicara tentang harga yang dibayar oleh pengguna kita, bukan pengguna membeli berdasarkan dan subsidi ini dinilai oleh kerajaan berdasarkan kuasa dan kemampuan beli oleh pengguna. Ini yang masalah pada undang-undang. Tuan Yang di-Pertua Dewan, kes kedua yang berlaku oleh Ketua Pembangkang bercerita tentang kos pengeluaran ayam yang meningkat 4.30 sen. 23% rakyat merana. Meningkat 23% rakyat merana, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya tidak tahu siapa yang merana. Kalau yang di ujung sana penggemar KFC, mungkin beliau merana. Saya tunjukkan bagaimana kuasa beli yang ada pada pengguna. Ingat atau tidak, bila kita diserang dengan selsema buruk, kita pengguna kita telah bertindak menggunakan kuasa beli dengan memulaukan untuk tidak membeli ayam. Kuasa pengguna ini akhirnya menentukan harga ayam RM2.70 yang ini dinilai sebagai kuasa pengguna penentu harga barang, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan kes makanan sebagai etanol yang merujuk kepada kes global ini cuba untuk disimpulkan dengan pengguna Malaysia, saya kira gagal untuk dijawab oleh Ketua Pembangkang, Tuan Yang di-Pertua Dewan.
bercerita tentang sistem kerajaan tidak pun menunjukkan bagaimana sebenarnya entiti pengeluar dan bukan pengguna yang mengawal harga barang ini. Tuan Yang Pertua Dewan. Pertama, bila bercerita tentang penetapan harga seliling, kata berlaku penguatkuasaan oleh kerajaan. Tuan Yang Pertua Dewan. Benar berlaku penguatkuasaan oleh kerajaan. Namun, harga seliling untuk pengetahuan yang berhormat ditentukan oleh purata pendapatan warga Malaysia. Tuan Yang Pertua Dewan, dan dinilai berdasarkan kemampuan atau kuasa beli masyarakat kita. Masih lagi kuasa pengguna yang tidak digunakan oleh kebanyakan kita, termasuklah mereka di seberang sana. Kemudian cerita tentang subsidi sudah saya tunjukkan sebentar tadi. Dan kes mereka, kes kita semula, Majlis Harga Negara yang sudah diterangkan oleh yang kedua ini, Majlis Harga Negara tidak bertindak sendiri atau tiba-tiba sahaja. Ia masih ditentukan oleh kuasa pengguna, kuasa beli, dan juga berdasarkan keadaan kemampuan semasa pengguna kita. Bukan kerajaan semata-mata tiba-tiba menentukan harga barang. Tuan Yang Pertua Dewan masih merujuk kepada kuasa pengguna. Pada akhirnya Tuan Yang Pertua Dewan, bekas buah hati saya yang ketiga di seberang sana akan bangun sebentar lagi. Percayalah, saya tinggalkan beliau bukan kerana faktor fizikal, tetapi faktor mental. Bukan kerana tidak ada ayat-ayat puisi, tetapi beliau ketakutan analisis kritik. Percayalah, kita lihat selepas ini. Mohon terus bercadang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Pertua, rakan-rakan Barisan Kerajaan, Wakilan Pembangkang, seterusnya ahli Dewan yang bersidang. Kami bukan bunga plastik, tapi bunga larangan. Jangan dipandang lama-lama oleh kerajaan. Nanti pasti anda tidur tak lena nampaknya. Hari ini, siapakah yang bermasalah mental yang sebenarnya? Dan muslim yang bermaaf-maafan di hari raya, saya tidak akan menuduh kaum seagama saya penyakit mental ataupun tidak, Tuan Yang Pertua. Pertamanya, kita lihat apakah kerajuan konsep mereka, Tuan Yang Pertua. Mereka cukup hari pembuktian mereka apa sahaja yang kerajaan lakukan kerana desakan rakyat, Tuan Yang Pertua. Mereka tunjukkan adanya harga siling, harga lantai, majlis harga negara, semuanya kerana rakyat, Tuan Yang Pertua. Siapa menilai dalam sistem pasaran kita di Malaysia pada ini, tindakan-tindakan kerajaan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya, tindakan peniaga yang tidak bertanggungjawab, tindakan penyeludupan harga barang, Tuan Yang Pertua. Itulah masalah mereka. Analoginya cukup mudah. Adakah hari ini ISA yang dilaksanakan oleh kerajaan itu berlaku kerana rakyat berdesaknya? Buatlah ISA, Tuan Yang Pertua. Tidak. Itu kesimpulan mereka, mudah mereka. Semua yang kerajaan buat kerana rakyat, demi rakyat, untuk rakyat, kata mereka. Tahniah. Kedua, mereka juga bercerita hari ini pengguna kita masih belum sedar. Sekiranya pengguna menyedarkan diri mereka, maka akan berkuasalah pengguna. Anda dengar cerita tajuk perdebatannya kuasa. Bagaimana sesuatu benda yang lemah, tidak sedar itu boleh menjadi kuasa? Analoginya cukup mudah. Kelemahan saya ialah untuk mengawal nafsu makan saya. Bagaimanakah kelemahan ini akhirnya berkuasa memberikan saya untuk menguruskan badan? Benda bukan Tuan Yang Pertua. Mereka perlu tunjukkanlah kekuasaan saya untuk mengawal nafsu makan saya, kekuasaan saya untuk bersenam dan sebagainya, yang akhirnya menyebabkan saya kurus badan. Ini tidak. Kelemahan saya pula punca saya kuruskan badan. Silakan orang yang sebenarnya tinggal saya sebab faktor fizikal tak mengaku pula. Tuan Yang Pertua Dewan, pada hari ini kes kerajaan tidak menjawab kes kami, kes pembangkang tidak menjawab kes kami. Anda bercerita tentang sistem yang memang wujud dan tidak dinafikan oleh peranan pengguna. Begitu. Sebab anda lah silap. Awal-awal lagi tak bagi beban bukti. Jadi kami boleh membuktikan apa-apa. Meragukan kes anda. Anda sepatutnya bercerita tentang kuasa pengguna. Anda ceritakanlah tentang konsep pengguna bijak. Anda ceritakanlah fikir dulu sebelum beli. Ini tidak. Anda cerita pengguna kita lemah, maka kerajaan buat ini. Pengguna kita lemah, maka penggalah yang perlu desak. Bagaimanakah akhirnya mereka tidak membuktikan kuasa pengguna? Inilah masalah orang yang tidak sedar siapa yang ada penyakit. Sepatutnya pembuktian kuasa kerajaan berlangsung begini. Mereka menunjukkan kepada kita kuasa pengguna menentukan harga barang. Bagaimana pengguna ini berkuasa untuk mengaplikasikan konsep pengguna bijak, fikir dahulu sebelum beli. Dan mereka juga boleh bercerita tindak contoh perbandingan di negara-negara luar. Bagaimana
tindakan di China misalnya, mereka memboikot produk-produk yang tidak berkualiti namun dijual dengan harga mahal. Itulah pembuktian sebenar yang mereka patut lakukan. Inilah lain yang mereka cerita. Dan ambil perhatian semua. Mereka hanya membuat kesimpulan mudah. Apa sahaja sumbangan kerajaan terhadap rakyat, itu membuktikan kerana kuasa pengguna telah dipertua. Saya kira pembuktian ini cukup memalukan. Belajarlah daripada orang yang mungkin lebih berpengalaman di pentas China. Saya kira. Dan berbeza yang ketiga. Kata beliau hari ini tentang sesama burung. Beliau menceritakan kepada kita, rakyat hari ini memulakan sesama burung, memulakan untuk membeli ayam. Takut dihilang sesama burung. Dalam kes ini, bukan rakyat memboikot untuk membeli ayam, tapi kerajaan keluarkan arahan untuk tidak membeli ayam. Kalau anda beli, confirm-confirmlah anda akan mati. Dah lama pun ayam itu ada sesama burung. Ini bukan tindakan kebenaran. Ini tindakan kena takut. Kalau makan, sudah tentulah roh pasti bersemadi di bumi nanti. Jangan berterima. Katanya hari ini Tuan Dipertua, rakyat maka katakan kita perlu rakyat perlukan kerajaan, rakyat perlukan pompa dan sebagainya. Nampak sangatlah rakyat ini tidak berkuasa kerana mereka perlukan badan-badan mendesak lain untuk menyedarkan mereka. Di manakah kuasa yang mereka butuhkan? Dan beliau juga bersetuju bagaimanakah krisis minyak di dunia ini akhirnya boleh diselesaikan dengan menggunakan kuasa pengguna. Sebab itulah kami ceritakan faktor-faktor yang berlaku tentang kenaikan harga barang ini adalah faktor di luar kawalan pengguna. Misalnya bencana alam yang menyebabkan berlakunya pengurangan pengeluaran terhadap beras dan sebagainya. Terima kasih buat kawan saya. Dan kami tunjukkan juga tentang isu minyak yang meningkat kerana ada spekulator yang menyatakan kita bakal kesulitan minyak. Asyik orang yang sama saja. Tidak apa, silakanlah. Tuan Ketua Dewan, bila bercerita tentang pemulauan ayam, anda masih tidak menafikan permintaan dan kuasa beli yang ada pada pengguna? Maksudnya Tuan Ketua, itulah maksud yang pertama dan yang kedua cerita. Ini tidak bagian ketiga pula bercerita. Itulah tengok saya banyak sangat sampai beliau pula bagi hujah tak sanggup berpindah nampaknya. Tuan Ketua, yang ketiga bercerita tentang kuasa buruh. Kata beliau hari ini, apabila gaji meningkat, maka kuasa pembeli pengguna akan meningkat. Ini kes penanggulan masik namanya. Apabila gaji meningkat, tidak semestinya kuasa pembelian akan meningkat. Kerana pasaran hidup pada ketika itu juga turut meningkat. Maka kuasa pembelian belum tentu akan meningkat. Inilah teori yang entah dari mana-mana mereka belajar bercerita tentang penambahan harga siling, harga ayam, daging tempatan, tomato dan sebagainya. Banyak sungguh jenis-jenis makanan yang diutarakan oleh juga yang sama saya kata beliau kerajaan berharga dan sebagainya. Namun beliau tidak pernah membuktikan bagaimana aspek kesedaran pengguna telah kerajaan melakukan harga siling dan sebagainya. Di manakah kuasa yang mereka cuba buktikan dan tentang subsidi dan sebagainya. Rangkuman kes mereka cukup mudah. Sepanjang perdebatan, mereka tunjukkan hari ini pengguna kita mempunyai segala kelemahan. Hari ini pengguna kita masih belum sedar. Maka kita perlukan entiti lain untuk membantunya. Di akhir perdebatan mereka tidak pernah membuktikan kuasa pengguna menentukan harga barang. Mereka tunjukkan entiti lainlah yang menyedarkan pengguna ini. Inilah masalah orang yang terlalu banyak bermain bahasa dan terlalu banyak membaca teori ekonomi, hampir tidak tahu tentang masalah negara ini. Akhir kata, saya yakin dan percaya di perwakilan pembangkang kami telah menunjukkan kepada anda tentang masalah-masalah yang berlaku pada pengguna kita. Bukan ingin mengata pengguna, bukan ingin mengumpat mereka. Cuma kita ingin sedarkan mereka demi kemaslahatan bersama. Tepuk dada, hanya selera. Siapakah yang berpenyakit mental sebenarnya? Mohon agar tutup. Tempat sedikit daripada masa anda untuk membuktikan kes pada hari ini bertolak. Perkara pertama, hari ini kesilapan kerajaan apabila mereka mencadangkan kuasa pengguna menentukan harga barang apabila mereka memilih pembuktian yang salah. Mengapa? Apabila pada hari ini mereka bercerita tentang keadaan masyarakat dan rakyat yang perlu dibantu, maksudnya pada hari ini mereka menceritakan tentang pengguna yang lemah, pengguna yang perlukan bantuan, pengguna yang perlukan subsidi, pengguna yang perlukan tongkat bagi fatwa. Maksudnya
Persatuan. Perkara yang kedua pada hari ini, pembuktian di panel kerajaan terlalu mudah dan simplistik. Mengapa? Kerana yang kedua itu bercerita kepada kita, memang penggunalah yang menentukan, kerana negara ini negara demokrasi daripada rakyat kepada rakyat untuk rakyat, Tuan Yang di-Pertua. Ini pembuktian yang simplistik, seolah-olah mereka sedang mencadangkan kepada kita kuasa penggunalah yang menentukan harga barang, kerana pengguna dan masyarakat Malaysia lah yang mengundi kerajaan ketika pilihan raya, Tuan Yang di-Pertua. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, Tuan Yang di-Pertua. Kesalahan ketiga apabila pihak kerajaan sebenarnya tertinggal rasa kuasa pengguna dalam usul pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Kerana mereka dalam seawal perdebatan di sebalik teori-teori ekonomi yang mereka ceritakan, tidak pernah menceritakan dengan jelas kepada kita apakah keadaan kuasa pengguna itu, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu mereka boleh secara sembrono mengatakan kepada kita kelemahan-kelemahan yang dimiliki juga adalah satu bentuk kuasa, Tuan Yang di-Pertua. Perkara keempat, sepatutnya pada hari ini untuk menjawab tuntutan dan memenuhi roh usul, sepatutnya apa yang mereka boleh ceritakan adalah hak-hak tentang pengguna itu sendiri dalam menentukan harga barang. Sebaliknya pada hari ini mereka terlalu takut dan tidak mahu bercerita tentang hak. Sebaliknya mereka mengatakan kepada kita tentang kelemahan-kelemahan yang akhirnya siapa yang menentukan? Kerajaan. Saya tidak dapat pasti anda yang sebenarnya harus dipulihkan, Tuan Yang di-Pertua. Hanya di-Pertua warga Dewan sekalian, berdasarkan kepada kelemahan-kelemahan kerajaan pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua, kami pihak pembangkang tampil dan membuktikan kepada anda dalam kita bercerita tentang penentuan harga barang, suatu perkara yang penting. Orang yang boleh menentukan atau pihak yang menentukan perlulah mempunyai kuasa yang akhirnya dapat menjaganya, Tuan Yang di-Pertua. Siapakah mereka? Kami katakan kerajaan. Mengapa bukan pengguna yang menentukan? Kerana kelemahan yang ada pada pengguna itu sendiri. Apakah kelemahannya, Tuan Yang di-Pertua? Kami ceritakan kepada anda bagaimana pengguna ini, Tuan Yang di-Pertua, tidak pun boleh mengawal keadaan-keadaan yang berada di luar kawalan mereka, Tuan Yang di-Pertua. Kesimpulan perdebatan pada hari ini, panel kerajaan tidak pernah menjawab usul yang mereka cadangkan pada hari ini. Sebaliknya mereka memilih pembuktian yang sebaliknya, Tuan Yang di-Pertua, apabila tidak bercerita tentang perkara yang sepatutnya, Tuan Yang di-Pertua. Di panel pembangkang, kami menafikan hak pengguna sebagai menentukan harga barang, Tuan Yang di-Pertua. Mengapa? Kerana kami takut seandainya pengguna ini dieksploitasi oleh golongan-golongan tertentu yang akhirnya akan menaikkan harga barangan, Tuan Yang di-Pertua. Justru kami tampil dengan satu pihak yang lebih mempunyai kuasa. Siapa? Jawapannya kerajaan. Maka benarlah Dewan Perdebatan pada hari ini harus yakin dan percaya untuk menolak usul. Yakin dan percayalah dengan kami bertiga. Kuasa pengguna tidak menentukan harga barang. Mohon bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam sesi penggulungan hari ini akan saya ceritakan apakah sebenarnya kekuatan yang telah mendasari pembuktian meja kerajaan dan kelemahan-kelemahan dan kegagalan pembangkang yang sangat berpengalaman dalam Dewan Perwakilan. Kita mulakan dengan kekuatan meja kerajaan. Pada hari ini kami mentakrifkan keadaan kuasa yang dimiliki oleh pengguna kepada permintaan berdasarkan kuasa beli yang dimiliki oleh mereka. Maka saya ceritakan berkaitan dengan penetapan kadar siling bayaran di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 yang ditentukan berdasarkan kadar pendapatan isi rumah penduduk Malaysia. Yang kedua, bercerita tentang kadar subsidi yang diberikan juga berdasarkan kapasiti dan keupayaan yang dimiliki oleh pengguna Malaysia yang masih lagi mempunyai keupayaan membeli yang lemah. Sebab itulah harga barangan terpaksa untuk kita kurangkan. Dan yang kedua, beliau bercerita dalam aspek kadar bayaran upah buruh yang mempengaruhi kadar bayaran ataupun harga barangan. Yang ketiga, telah pun melakukan kerja pembidasan. Mudah untuk dipahami seluruh warga Dewan kerana kita sedar kerajaan adalah medium yang menjadi perantara kerana kerajaan bertindak untuk membela kebajikan pengguna dan masyarakat. Pembawaan panel pembangkang hari ini saya kira tidak tepat dan tidak bertemuka dengan pembawaan panel kerajaan. Sedar ataupun tidak, pembuktian dan penilaian yang dilakukan oleh panel kerajaan dan pembangkang adalah sehala
mana kami tunjukkan keupayaan-keupayaannya dan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pengguna yang akhirnya mempengaruhi tindakan kerajaan. Mereka juga berhujah tentang kerajaan. Saya tidak tahu di manakah sebenarnya pembangkang dalam Dewan Persidangan hari ini. Inilah masalah apabila berlakunya isu melompat-lompat parti. Kedua, tuan yang diperdewan, hari ini mereka menunjukkan keadaan kelemahan pengguna dalam menggunakan kuasa mereka. Adakah dengan menunjukkan kelemahan boleh membuktikan pengguna kita tidak mempunyai kuasa, tuan yang dipertua? Analoginya, seorang guru mempunyai kuasa untuk merotan murid. Dengan tidak melakukan hukuman rotan kepada murid, adakah itu menafikan kuasa untuk merotan tidak dimiliki oleh guru, tuan yang dipertua? Itu perkara yang tidak difahami oleh mereka, yang saya kira tidak melawan secara berterbuka. Penghujahan mereka pada hari ini yang menyokong kes kami. Ketua Pembangkang bercerita tentang subsidi yang diberikan. Perlu untuk dianalisis dengan baik. Subsidi diberikan adalah disebabkan oleh kadar ataupun kuasa beli yang dimiliki oleh pengguna Malaysia masih lagi lemah. Sebab itulah kita tidak boleh menyediakan ataupun mengenakan bayaran seperti harga pasaran dunia mengenai bayaran petrol dan diesel di negara kita, tuan yang dipertua Dewan. Dan saya kira perlu untuk saya membetulkan sedikit analogi yang ketiga, bunga yang menyeramkan kita semua. Pertama, tuan dipertua kata mereka, kelemahan beliau untuk menguruskan badan menyebabkan beliau tidak kurus. Maka sebab itulah saya katakan hari ini beliau berkembang dan berat badan beliau sentiasa sahaja bertambah, menunjukkan kepada kita kuasa pembeli yang lemah menyebabkan harga barangan bertambah. Maka apakah penentu kepada kenaikan harga barang dan penurunan harga barang? Kuasa pembeli, tuan yang dipertua Dewan. Secara rangkuman, apa yang tidak dilakukan oleh panel pembangkang? Pertama, beliau tidak menunjukkan bagaimanakah aspek berlawanan dengan kami. Kami bercerita tentang pengguna, beliau sepatutnya menunjukkan tindakan kerajaan dipengaruhi oleh peniaga. Tidak dibuktikan. Dalam teknik vacuum yang telah saya berikan, sepatutnya beliau bercerita tentang keadaan monopoli pasaran ataupun kewujudan pasaran gelap, tapi tidak dianalisis dengan baik. Sedangkan itu sepatutnya yang menjadi asas pembawaan mereka, tuan yang dipertua Dewan. Dan perkara yang paling menarik, apakah sebenarnya kuasa yang dimiliki kerajaan? Apakah fungsi kerajaan? Adakah kerajaan hari ini tidak memainkan fungsi untuk membela pengguna? Dan saya kira itulah fungsi yang harus dipegang kerajaan. Dan hari ini kerajaan berfungsi adalah untuk membela berdasarkan kuasa pembeli yang dimiliki oleh pengguna. Mohon agak betul pada hari ini.